Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi oh. Bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vindo Rado atas opening. Anda sedang menyaksikan Nasi Lemak Kopi O. Okey, dengar ni. Awak. Cik orang Kedah. Orang Kedah tak kata malas. Orang Kedah sebut balok liat. Ambo orang Kelantan. Orang Kelantan tak sebut kau ni pemalas lah. Dek. Mu ni malah banga. Saya cik orang Kedah. Orang Kedah tak kata biskut. Mereka panggil apa? Mereka panggil roti. Nah. Ambo orang Kelantan. Orang Kelantan dia tak sebut makan biskut lah. Jom kita pergi makan sekuk. Dia ada syadah. Sekuk. Alo. Selamat pagi semua. Okey dah, kita kena tukar channel. Ya, takut saya tak faham pula. Tak faham, set kita jangan pecah. Okey, kita tukar sama. Kenapa kita cerita pasal logat ni? Sebab hari ni, dalam KOR ini adalah segmen inspirasi kita bersama dengan tetamu yang pandai logat macam-macam. Nanti kita akan cerita. Dia boleh kalahkan kita ke ni? Boleh. Dia boleh cakap bahasa Mandarin, tahu? Kalau Mandarin pun tak boleh. Mandarin pun tak boleh, apatah lagi Mandarin. Okey, lepas ni kita akan cerita. Tapi sebelum tu, Nasi Lemak Kopi O hari ni, kita nak sampaikan terlebih dahulu tentang apa menarik hari ini ataupun berita-berita yang tular lah untuk hari ini. Antaranya adalah berkenaan jenayah scam. Banyak jenayah scam hari ini yang secara cyber scam cyber. So hari ini kita nak bacakan kerajaan dalam proses merangka akta baharu yang merangkumi peruntukan berhubung tata cara dan penguatkuasaan kill switch sebagai cara meningkatkan keselamatan digital berikutan ancaman jenayah scam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, proses merangka akta baharu itu dibuat secara terperinci dan jelas selaras dengan keperluan semasa dan perkembangan teknologi. Betul. Sebab hari ini banyak orang terkena dengan scam so jangan mudah-mudah tekanlah di DM ke di WhatsApp dan sebagainya tu. Jangan sebarangan tekan link. Jangan sebarangan tekan link. Okey, sesungguhnya kita nak ucapkan tahniah kepada adik Nur Elvira.
cipta sensasi di Australia. Mantap. Ini sebab cerita apa? Cerita tentang atlet muda dari Sabah, Nur Elfira Umairah Muhammad Yusof mencipta sensasi apabila muncul juara dalam acara 80 meter lari berpagar bawah 14 tahun ni dalam kejohanan WA State Track and Field Championship 2024 di Australia semalam. Wow. Kejohanan berkenaan yang berlangsung di Stadium WA Athletes itu menyaksikan atlet Chile itu berjaya melakukan larian pantas melakukan cacatan rasmi 13.10 saat. Wow. Tahniah. Ni bakal pelapis atlet muda di Malaysia kita. Bukan kita tapi dia. Dia. kita nak lari balik pun tak larat. Okey, itu yang kita nak kongsikan dan seterusnya menarik hari ini seperti yang kita sebut tadi dalam segmen aspirasi kita bersama dengan hero Malaya makin tua makin berbisa. Wow. Pelbagai bahasa boleh cakap dan menang anugerah lagi. So, saya tak sabar nak melihat siapakah beliau ini. Dan yang ini juga Fakrul di mana kita nak belajar mengenai kelas Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Fakrul. Alhamdulillah. Dia tak sampai lagi. Dia tak sampai lagi Bukan awak ke? Belum. Jadi kepada penonton yang tengah melihat kami di Nasi Lemak Kopi yang nak berpeluang Ustaz Fakrul cek bacaan Al-Fatihah, para penonton boleh hubungi kita 1800 881677 telefon kita dan Ustaz Fakrul akan ceklah bacaan yang mana salah tu kan. Kila pun kadang-kadang mohon tunjuk ajar Ustaz. Boleh lagi dia sampai. Okey, seterusnya ni jangan cerita Kila nak masak. Ya. Masaklah kau. Nak masak apa ni? Masak apa ni? Saya tak pandai masak ke? Nak masak apa? Nak masak hari ni kena nantikanlah sebab masakan tu adalah masakan special. Korang mesti terliur punyalah. Ceritanya macam masakan berasaskan ayam Ya. Mantap. Tak apa, masak saya sedia nasi je. Awak. Apa ni? Ini host baru ke? Salah ni. Ini penambahan host baru ke? Salah. Siapa ni? Hello. Cik, studio lain kat sana. Ni apa? Bukan sini ke? Bukan sini, salah ke? Rasa macam ada kapet merah tadi. Bukan ke? Ini punggung tak apa, dah datang duduk sini lah. Duduk sini. Apa cerita ni? Assalamualaikum. Ini Ustaz Fakrul. Assalamualaikum. Di hati ini hanya Tuhan yang tahu. Dalam bahasa Arab dia wallahu alam. Alhamdulillah. Okey, kita bersama di studio sekarang ada Fizi dan juga Fiza. Ya. Okay. Double F lah kiranya. Kalau korang double F, apa kata korang berada dekat tengah? Duduk tengah. Okey. Apa pun saya tadi bila tengok korang ke udara tadi kan. Nampak Ustaz Fakrul ni baju dia macam gini semua macam ni jadi saya ikut. Sebiji. Sama beli satu dapat dua. Okey, dia ada Fizi. Sama. Tapi jaga orang bangun tidur tu datang studio tau. Tak baik tau Fakrul. Tapi ini sebenarnya apa kes sebenanya? Okey, sebenarnya mereka ni datang hari ni nak cerita tentang kapet merah untuk AJL 38. Kiranya double F host untuk kapet AJL ni. Okey. Jadi macam mana cerita sikit persediaannya, mental, fizikal, baju, cerita sikit. Okey, bila bercerita pasal AJL yang ke-38, Fiza sila. Okey, baiklah. Kalau macam saya nak bercakap berkenaan dengan persiapan daripada segi fizikal dengan mental tu. Okey, mental tu daripada kita nak tahu sama ada juri tu siapa. Lepas tu pula kita nak tahu komposer yang mungkin akan berjalan dekat kapet merah. Ada di antara selebriti-selebriti yang akan jalan dekat kapet merah, tapi kita risau takut tersalah sebut gelaran. Takut tersalah sebut nama, takut tersalah pula ni pasangan ke padahal manager. Itu semua kita kena tahu. Dan satu lagi juga paling penting sekali, kita kali ni bukan saja mengangkat penyanyi-penyanyi, kita juga mengangkat penulis lirik, komposer. So mereka semua ni akan lalu sekali di kapet merah dan kita akan kenal, selama ni inilah penulis lirik dia. Ini komposer dia. Yang berada dekat belakang tabik. Masa itulah kita nak cuba untuk memperkenalkan mereka di depan kaca televisyen. Kiranya macam sesiapa-siapa pun boleh lalu dekat kapet merah tu lah. Tak. Dia kalau nama awak Kila kan, nama Kila dia akan potong dulu lah, tak boleh masuk lah. Kenapa? Sampai hati dia potong nama saya, Fakrul. Dia boleh panggil Syahira. Syahira. Hal personal kena simpan. Tapi kan dengan cerita dekat kapet AJL nanti ada persembahan. Apa antara persembahan yang akan... persembahan memang adakah Fakrul bukan dia? Bukan. Saya kapet merah betul lalu. Apatah lagi persembahan. Kita nantikan juga nanti untuk tahun depan kami berdua akan bertanding untuk Family Duo nanti. Belum. Okey, ini adalah di antara Fahimi Rahman adalah di antara persembahan yang akan menghiburkan dekat kapet merah nanti. Jajak, Fahimi Rahman ni yang terbaring lagi di taman. Lain. Tak sedap suara awak. Kita hello. Dia angau, ini bangau.
Okey, lagi siapa? Ada Wani Carey katanya. Ya, ada Wani Carey juga. Lepas tu kita ada dengan Yasmin Aziz, di mana Yasmin Aziz ni dia cukup terkenal. Siap ada 1.4 juta followers kalau tak silap. Lepas tu dia boleh berbahasa bukan Mandarin tetapi Filipino. Wah, lorak juga dia main kan. Macam korang tadi lah, kalau cakap malas tadi bahasa Kelantan macam mana? Malah banga mu ni. Malah bangga. Betul tak? Betul. Bahasa apa tadi? Balok liat. Kalau Johor kita kalau malas panggil lazy. Oh, hilang dia punya. Oh, dia punya betul dah. Okeylah. Fizi dan juga Fiza memang pernah pengacara sebelum ni kan? Ada program-program TV. So, rasanya tak susah kot nak cerita keserasian. Saya tengok tadi dah okey. Dia terjadi secara tak sengaja sebenarnya kan. Selama ni saya memang sangat meminati Fiza ni. Tengok dekat TV kan. Bila dia bercakap tanpa henti. Memang sangat hebat. Dan dia adalah seorang yang sangat spontan. Contohnya apa-apa kita bagi dia boleh buat. Jadi mula saya agak pressure juga bila digandingkan ketiga awal-awal dulu lah bersama Fiza. Macam mana ni aku nak bersama dengan Fiza. Tapi alhamdulillah bila kita dah bersama dengan pelbagai program di luar dan juga dalam TV juga kan. Jadi alhamdulillah lah Fiza ni memang sangat mudah. Dia selalu memberi ruang kepada teman dia untuk bercakap. Fiza jangan berhenti lagi. Lagi. Aku dah stop kan. Kalau dia bercakap kat sini. kita berhenti. Fiza pula macam mana? Fizi Ali sendiri kita tahu bahawa Fizi Ali adalah seorang penyampai radio. Betul. Okey, dan beliau sebenarnya mampu untuk buat orang rasa selesa dengan beliau. Tak kisahlah sama ada bila bekerja ke ataupun mungkinlah kita keluar lepak sama-sama ke apa semua, dia tahu macam mana nak cipta topik. Dia tahu macam mana sebenarnya untuk buatkan kita rasa macam, hello, saya tak pergi bekerja sekarang ini. So sebab itu dia akan jadi macam santai, spontan. Betul. Saya akan merasakan bahawa Kapuk Merah AJL 38 kita tak bekerja. Kita yang berjalan dekat Kapuk Merah tu nanti. Bagi kembang lah dia Fiza. Aduh, dah susah lah lepas ni. Terima kasih Fiza. Bagi Chan. Commission lebih. Lepas ni nasi lemak kopi kita dua lah lepas ni. Bahaya nanti. Tapi kita nak tanya prediction korang untuk vokal mesti ada terbaik target siapa kan? tahun ni agak-agak. Mesti ada target. Ini soalan yang klise. Tapi kena jawab kan? Sebagai kita pun salah satu tenaga kerja dalam AJL Ke-38, kita jawapan senang je. Betul. Tunggu nanti. Betul. Tak ada satu nama, tak boleh bagi satu nama. Boleh save. Sebab kita rasa macam itu semua adalah di antara selebriti ataupun penyanyi-penyanyi dan juga komposer serta penulis lagu yang telah pun berusaha keras untuk memastikan mereka menempatkan diri dekat pentas AJL 38. So tak naklah nanti dengan prediction kita orang berdua ni kita rasa macam bias pula. Alamak, dia tak cakap nama aku lah sebagai penyanyi. Padahal walaupun tak diambil kira pun kita orang punya pandangan ni pun. Ada jaga hati siapa-siapa ke Fiza? Tak ada. Kita jaga hati bos je. Dia senang cerita. Kita tunggu pada malam itu. Betul. Sebab pada malam itu macam-macam benda akan terjadi. Boleh jadi. Contohnya tiba-tiba ada yang mungkin sakit tekak. Kan? Mungkin masa tu dia kira dia tolak. Kan? Ada yang tarik mungkin tak sampai. Jadi kalau kita letak pada satu nama pun, tak terjadinya malam itu kita takkan tahu apakah keputusannya. Macam peminato kan? Betul. Kalau dulu ada yang menyanyi terbalik lah. Kali ni mungkin terbaring ke mana tahu. Tapi itulah saya pun kan tak sabar nak tengok dia punya fashion baju lah. Macam-macam kan. Kan mungkin ada darah-darah lagi ke kan macam mana kan tahun ni kita tak tahu kan macam mana. Betul-betul. Tapi betul bila bercerita pasal fashion kan, bila AJL adalah salah satu tempat orang kata yang akan menunjukkan satu fashion yang mungkin lain daripada lain dan juga fashion yang selama ni mungkin kita rasa dah tak ada tapi mungkin kita akan bawa semula kepada AJL yang ke-38. Betul. Bukan sekadar dekat Kapuk Merah tapi dekat pentas utama AJL 38 nanti. Yes. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Fizi dan Fiza. All the best. Dah habis. Nanti kenapa tak cukup? Tak cukup ke? Tak cukup. Ayam tadi kita masak. Kita okey je nak bagi sejam tapi tiket AJL kena 40 Tapi satulah, saya tak sabar nak tengok macam mana Kila ni nak masak ayam masak merah ke apa jadi agaknya. Kena tunggu. Jadi ayam. Ingat saya tak pernah masak ke? Okey, terima kasih dah all the best untuk AJL hari Ahad ni Lala kita nak promo sikit. Jangan lupa saksikan nanti kami di Kapuk Merah Anugerah Juara Lagu Ke-38. Betul, pada 3 Mac 2024 jam 8.30 malam pastinya akan bersiaran secara langsung di TV9. Jangan lupa hashtag kita iaitu #Anugerah Juara Lagu 38. Dan juga jangan lupa dengarkan saya di Hot FM. Stesen radio nombor 1 di Malaysia. Jangan lupa Soto Ngau Shop. Hidup mesti ada wang. Sempat promote semua Okey, jangan lupa tengok HKO ni. Memang dia HKO ni. Okey, kita selepas ni nak bersama dengan Hero Malaya. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Melangkah dengan gaya. Berkolaborasi dengan Nada. Tampil glamour di Kapet Merah Anugerah Juara Lagu 38. Ahad 3 Mac 8.30 malam. Secara langsung di TV9, juga di saluran Astro 149 dan stream melalui Tonton. Dan sekarang ni dah boleh tonton favourite anda di Smart TV tau. Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh.
Kalau nak bertanya berapa ramai yang datang, sama ramai yang balik. Waktu yang tak pulang bertahun-tahun, nak mempersoalkan hal kita pula. Itu dialog Farid Din kepada abangnya Fuad Din dalam filem Abang tahun 1980-an. Silakan masuk. Seorang pendekar kesatria tidak mencuba bermain senjata. Hanya orang yang tidak yakin, belum percaya akan kekuatan diri sajalah yang memakai senjata. Petikan karya Uda dan Dara hasil nukilan sastrawan negara Allahyarham Usman Awang boleh diibaratkan seperti kisah perjalanan hidup Datuk Ahmad Tarmimi Siregar sepanjang bergelar anak seni. Bersandarkan bakat, itulah kekuatan insan berusia 74 tahun ini bertahan dalam dunia hiburan. Pada saya, akting yang lain-lain patutnya sebagai profession. Tapi pada saya, ada kalanya ia merupakan hobi, sesuatu yang saya minat, passion. Dan ada kalanya ianya menjadi profession. Apabila keadaan-keadaan tertentu, you need some, you work. Saya dah mula dalam bidang ini pada usia 18 tahun lagi. Pada masa sekolah, saya terlibat dalam bidang tari. Kemudian buat menjadi penyanyi dengan band di Intan. Kemudian ada pula satu grup drama masa tu sesak, tak ada satu pelakon-pelakon tu. Tak tahu sakit ke apa ke. Jadi saya gantilah. Jadi segalanya bermula di situ. Apabila tahun 70 saya berpindah ke Kuala Lumpur. Masa bekerja tu dah mulalah cari-cari duit sikit, menari dekat hotel. Kemudian berlakon drama radio. Dan saya terlibat dengan Uda dan Dara. Itu di bawah arahan Rahim Razali. Berlakon sama dengan Yatim, dengan Fadil Marikan, yang lain-lain. Jadi dari situ saya bermula dengan pementasan besar. 19 tahun menjadi pelakon, namun ilmu yang dimiliki masih tidak mencukupi. Pada tahun 1987, Tarmimi mendaftar sebagai pelajar di Universiti Sains Malaysia dan ketika berusia 40 tahun, dia berjaya memperolehi ijazah sarjana muda dalam program seni kreatif. Sehinggalah saya diterawakan untuk filem perjalanan pertama, terbitan penerbit dari Jakarta dengan kerjasama ada funder dari Malaysia. Itulah yang terakhir yang capaian saya dalam bidang lakonan filem ini di peringkat ASEAN. Anugerah itu sebagai endorsement, pengiktirafan kerjaya kita. Bukan dalam bentuk wang ringgit. Ada yang mengatakan kenapa tak. Nilai wang tu kita makan habis. Trofi itu kita simpan. Dan itu akan dilihat selagi dia tak hancur. Itu adalah pengiktirafan kita, perjuangan kita lakukan. Sungguh indah. Gaib akan pergi jauh. Ikut Gaib. Ya. Saya etnik Mandailing, marga Siregar, dan saya juga Presiden Persatuan Ikatan Mandailing Malaysia Indonesia ataupun IMAMI. Dan moto kami ialah Raktu Jinjang, Raktu Toru. Maksudnya nanti akan saya terangkan waktu di studio nanti. Kembali bersama kami di Nasi Lemak Kopi O bersama dengan saya Kila Syahira. Ya, dan saya Fakrul. Ya, dan tadi kita dah saksikan itulah hero Malaya yang kita bawakan hari ini. Tapi sebelum tu, selepas ni kita ada segmen Al-Fatihah. Jadi nak remind je, call kami di talian 1888-1677. Kila akan check macam. Sama-sama lah. Ustaz Fakrul yang akan check. Dia dah sampai dah. Ustaz Fakrul, sebab kadang-kadang kita takut juga bacaan kita salah kan. Tapi ini penting. Tak salah orang je. Nak menuju Ramadan ni lagi-lah kena kan. Lagilah kena baca. Dan inilah dia yang kita tunggu-tunggukan. Datuk Ahmad Tarmimi Siregar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dengan buat aku. Datuk sihat tu Alhamdulillah, baru 47. Baru 47. Muda lagi. Ya, terbalik. Kalau terbalik pun dia pernah muda. Alhamdulillah tu Datuk sihat. Tadi saya tanya cucu berapa, Datuk kira tau. Kira tak ingat. Maksudnya ramai. Kami doakan kesihatan Datuk insya-Allah. Okay Datuk, tadi tu Datuk cakap apa ni? Penuh cari punya makna tu. Tadi Raktu Jinjang Raktu Toru itu kan merupakan moto Persatuan Ikatan Mandailing dalam bahasa Mandailing. Saya
penguasaan bahasa Mandailing saya tidak kuat. Kalau berbeza dengan dialek orang lain. Oh, lagi banyak dialek. Itu maknanya seperti kalau kita gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Tapi yang itu jinjang tu tangga. Perkataan ginjang tu dalam bahasa Mandailing tangga, pendakian. Kalau dalam bahasa Minang, ginjang tu juga tangga pendakian. Rap tu toru tu sama-sama kita menurun. Cuba Datuk ulang lagi sekali satu-satu. Rap tu jinjang, rap tu toru. Rap tu jinjang, rap tu toru. Ya tu. Hal kita ada Mandailing tu. Dia bukan jampi lah Bukan jampi Dia bahasa lama kan. Itu bahasa dia. Bahasa dia dahsyat. Bahasa Mandailing lain. Dia totally different. Kita macam bahasa Jerman pun juga. Kalau bahasa Jawa tu sekian rupanya, tetapi bahasa Mandailing dia similarity dengan bahasa Batak, keras. Gitu. Sebab apa yang kita bawakan Datuk hari ni dalam topik kita pula aspirasi nak bagi tahu kepada generasi muda ni, makin tua makin berbisa. Ni kalau Datuk lebih kurang 50 tahun nasib lebih baik berlakon. title makin bisa. Kalau makin tua makin menjadi. Ya tu. Makin otai makin berbisa juga. Menjadi tu berlakon lah. Kita cerita ni bukan senang ni. 5 dekad berlakon kan sampai jadi umur dalam Datuk 74. Datuk jadi hero lagi tu. Ini buat hero kat luar Pak hero kan dalam tak laku. Laku. Kita tengok dia kecil tu, okey. Datuk tu nak tanya tu macam mana Datuk ke apa ni boleh kekalkan kerjaya Datuk ni 5 dekad tu bukan pendek. Tak tahulah sebenarnya rezeki yang ada pada kita sebenarnya rezeki kesihatan. Alhamdulillah. Sebab kawan-kawan sebaya saya tu kebanyakannya macam Om Abdullah tu semua tu dah duduk di rumah je sekarang ni, macam Razali Buyung dah mula bedridden. Jadi ramai yang bedridden, ramai yang dah tak ada. Jadi yang sebaya dengan saya tu tak ramai lah, yang lagi mungkin 1-2 saja. Saya dengan Om Abdullah saja yang masih lagi bergiat. Yang lain-lain tu bawah tu tak tahulah, yang perlu kita jaga ialah penampilan, mungkin kualiti kerja kita lah itu je. Datuk memang buat homework lah kan. Kira kita homework tu ya kan? Sebab acting ni separuh yang menjadikan acting sebagai profession kerjaya. Separuh tu menjadikan ia sebagai passion. Kalau macam katakan Amirul Effendi, dia kata dia berlakon ni sebagai hobi dan kerana dia seorang petani, kata dia. Macam saya lakonan ni as a passion. Sesuatu yang kita suka. Sebab kerjaya saya lain dulu sebelumnya, dan sekarang ni bila dah jadi pesara pun mana kita masih lagi disara, jadi buat kerja ni sebagai sesuatu yang menyeronokkan saja, mengisi waktu lapang. Tapi kan bercakap pasal mengenai menjadi seorang pelakon ni, kita nak tanya, susah tak nak menjadi seorang pelakon ni? Adakah, yelah kita bukan pelakon, kita tak tahu, tengok pelakon ni adakah dia orang kena hafal skrip tu macam mana? Kita ni dengan kayu okey lah. Itu soalan selalu kata. Skrip ni bukan soal yang besar. Skrip adalah perbualan Q&A. Question and answer. Ada soal, ada jawab. Situasinya dibagi, kita duduk sini, tanya pertanyaannya, skrip susah tak? Jawapannya tak susah. Kalau tetap ada tekniknya. Jadi macam mana nak hafal? Cara menghafal begini. Macam tu lakonan sama juga. Kena hafal hafal tu satu hal. Kita menghafal sebenarnya untuk menjadi pelakon, selain daripada bakat yang ada, refleksi body dan flexibility badan, tubuh, otak, mental sebagainya, mesti cerdik. Sorry to say. Kalau tak cerdik, don't be an actor. Wow, sangat deep. You must be cerdik dan tahu mengenai menguasai bahasa. Bahasa very important. Sebab kita akan menyusun ayat berdasarkan bahasa. Jadi kalau menghafal, you got to memorize one by one. Sampai tengah jalan terkantoi, tersangkut, nak jawab sebab kita tak mengetahui bahasa. Itu aja. Betul juga kan. Selain berbakat dan talent, must be cerdik dan mengetahui bahasa. Itu yang tak ke laut skrip dah tu. Kan? Boleh kekal. Okey, Datuk. Tadi kita dah tengok serutan apa semua kan. Kita ucapkan tahniah juga kepada Datuk terpilih sebagai dirobatkan pelakon lelaki terbaik di Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN. AIFA 2023. Ini Datuk bawa khas ni piala tadi. Masa make up tu Datuk dah buka dah. Boleh tak? Wah. Baik Datuk, tahniah ni untuk filem Perjalanan Pertama. Ya. Tahun lepas kan. Seminggu sebelum Covid. Seminggu sebelum Covid siap. Ia merupakan produksi daripada Indonesia.
terbitan Mahakarya dan ada partly fund co-producer oleh lokal Malaysia. Jadi filem perjalanan pertama ini dia boleh dianggap sebagai 2 negara. Sebab di Indonesia saya pun nomination juga dulu sampai top 5. Alhamdulillah lah. Sampai top 5 pun rasa okey dah. Bukan senang tu Dan di Malaysia belum lagi, tapi di ASEAN ini saya pun tak tahu. Tahu-tahu pagi itu panggilan daripada director yang sedang untuk driving daripada Bukit Tinggi ke airport di Padang untuk ke Kuching. Buat apa? Sebenarnya saya tak dijemput. Saya tak diundang, tak dijemput, tetapi dengan muka tak malunya undang diri sendiri, rupanya ada hasilnya. Alhamdulillah. Ya Allah, rezeki tu tak pernah salah alamat kan Fakul. Ya, betul. Pagi tu kira bodoh je, tak peduli, cakap dengan rumah kata, I'm flying to Kuching today. Pergi gitu je? Pasal apa? Entah ada IFA apa ke tak tahu. Sampai malam tu, terus bawa balik anugerah. Bawa balik ni je. Kata, biar betul. Tapi tak apalah. Kan? Saya orang kedua selepas Shazzy Sam. Alhamdulillah. Shazzy Sam yang IFA yang keberapa, yang pertama, kedua. Lain tu semua luar negara. Bukan senang tu, ASEAN tu. Rezeki. ASEAN tu. Jadi macam mana? Tapi kan, Kila nak tahu jugalah macam Datuk ni dah lama tau berlakon dalam industri lakonan. Adakah Datuk seorang yang memilih kalau melibatkan naskah-naskah? Hanya ambil yang art-art berat je ke kan? Tak juga. Saya katakan pelakon tak laku. Kalau mengarah pun satu atau 2 title je setahun. Tapi Alhamdulillah masuk, menang. Kalau tidak pun top 3. Itu kualiti. Itulah kita tak tahu rezeki. Lakonan pun tak banyak. Kadang-kadang saya lebih suka cameo. Tak besar, tak buat tak tu tak berat. Jadi tak berat sangat. Ya Allah Tuhanku. Ni antaranya. Jadi saya tak banyak lakonan, sikit je. Kalau mengarah tu pun sikit, 1-2 je setahun. Orang takut tak tahu pasal apa. Tapi saya garang kat set kot. Oh, garang ya? Tapi kat sini tak? Taklah. Tapi itulah nak tanya juga, 5 dekad Datuk berlakon daripada muda kan. So, mungkin ada pelakon-pelakon di luar tu dia rasa macam kalau mungkin dah berusia senior sikit dah tak laku. Tapi Datuk macam nak kekal relevan ni sampai boleh jadi hero ni. Saya ni mesti tak laku sebenarnya. Tapi oleh kerana pengarah itu, penulis skripnya tu Arif Malimudo. Yang saya kenali pada tahun 2010 itu dia masih buat first degree. Kemudian apabila dia buat untuk master degree-nya dengan filem Surau dan Silek, saya sepatutnya funding tapi terlupa waktu itu busy sangat. Dan saya diberi watak cameo untuk apa-apa itu dalam bahasa Minang total filem tu Surau dan Silek. Tengok nanti. Dari filem itu dia mula tertarik dengan karakter saya, maka disiapkan satu treatment penceritaan tentang kisah berdasarkan kepada saya. 2 tahun kemudian filem ketiganya baru menjadi filem ini. Jadi pada 2017, 2019, 2020. Watak Datuk pegang sebagai atuk kan dalam tu kan? Ya. Berjaya kan? Ya. Tapi itulah, penyanyi dah pernah jadi. Pelakon dah tentu-tentu. Pengarah sudah pun. Lepas ni Datuk, apa lagi yang Datuk nak buat yang rasa macam... apa tak sampai lagi ni? Dah sekarang recycle bawah balik. Dia mula pada menari, nyanyi, berlakon, bercakap. Tu mengarah. Tu balik sekarang cycle balik lah kot. Ada sikit ni, sikit ni, sikit ni. Nyanyi balik? Nyanyi juga, ya. Datuk sekarang ada album dengan band? Satu belanja sikit lah, boleh. Susah Kilang tak pernah dengar tau. Datuk sendiri nyanyi. Sikit lah. Dalam YouTube banyak. Satu tu. Satu chorus je Datuk. Yang KO ni. Bapisah bukannya bacarai, usahlah adik menangis juo. Basabalah sayang, nantikan denai, kuatkan hati, iman di dado. Masya Allah, sangat-sangat sedap. Jarang suara pagi-pagi sedap tu. Kan? Dahsyat Ini tu. kira original, suara-suara otai tau. Kan, Datuk. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk. Sama-sama. Sudi bersama dengan kami. Ada inilah sebut ke Datuk? Untuk saya ucapkan terima kasih kepada TV3 selepas TV9 tu. TV9. Tak apa tu, tak apa. Tak, sama. Satu syarikat, tak ada masalah. Satu mak bapak cuma tak ada masalah. Akan memberikan panggilan untuk NLKO yang ketiga setelah saya ini dirancangkan. Dan saya terima kasih kerana berulang lagi tidak pernah putus untuk memanggil atas achievement yang saya dapat ini. Jadi saya ucapkan terima kasih di usia ini. Mungkin trofi yang terakhir
InsyaAllah ada lagi coming. Masya Allah. Tahun depan jadi hero lain pula. Kalau rezeki saya kuat. Kita bawa balik dulu lah. Jangan. Okay. Terima kasih Dato' Ahmad Tamimi Siregar bersama dengan kita hari ini. Dan selepas ini, kita ada apa? Kita nak dengar, nak baca Fatihah lah. Kila pun nak belajar juga kelas Al-Fatihah dengan Fakrul. Tapi kembali kita selepas ini di Nasi Lemak Kopi O. Jumpa selepas ini. Dah, Kila bawa balik Jangan. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Yes, masih lagi bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O di TV9 dan juga kita tengah live di Facebook kita Gila. Nasi Lemak Kopi O TV9 juga. Jadi pada yang menonton tu jangan lupalah untuk komen kat sana kan. Pujilah Fakrul cantik. Jangan. Fakrul cantik, Kila cantik, Fakrul. Elok hari ni. Dia jadi lelaki cantik kan. Okey, kita nak masuk dalam kita punya kelas Al-Fatihah bersama dengan kami lah ya. InsyaAllah call kami di talian 1-800-88-1677. Itu talian kita. Sebab kalau ada soalan pun boleh tanya juga di Facebook Nasi Lemak Kopi O kan. Okay, tapi Kila. sebenarnya Fakrul, di talian ni sebenarnya dah ada yang dah bersedia yang nak baca Al-Fatihah. Kalau macam tu kita teruslah bersama dengan siapa? Katanya ini jauh daripada Melaka ya Fakrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, siapa ni? Ni Mak Etun. Biasa nama Mak Etun. Kalau nama betul Halimatun binti Haji Dam. Mak Etun. Etun NLKO ke? Bukan. Itu lain. Itu kawan kami. Okey, Mak Etun sihat Mak Etun? Alhamdulillah sihat. Ya, Mak Etun dah bersedia dah nak baca Fatihah? Mak Etun minta maaf kalau tak betul nanti. InsyaAllah. Kita ada Ustaz Fakrul kat sini sama-sama untuk check kita bacaan tu. Jom, silakan Mak Etun. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, Mak Etun ulang balik sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka sin tu jangan tebal nas dan nas. Tengok saya kat TV. Nas dia kena renyeh sikit dah, dia kena senyum sikit. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas, buka lagi. Nas dia nipis je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, boleh. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya-Allah. Tahun ni tarawih kat mana? Mek Tun tak dapat tarawih pasal Mek Tun dalam Medan, suami baru meninggal. Allah Akbar, takziah kami ucapkan. Moga selamat menyambut Ramadan nanti insya-Allah. Okey, Mek Tun dengar komen di TV nah. Sekejap, Mek Tun buat soalan. Okey, Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Tak apa. Okey, macam mana Kila? Okey. Okey, kan? Ustaz Fakrul silakan. Okey, dia Mak Etun kita baca tadi okey. Dia baca tu dah dengan suara yang jelas, tajwid dah clear. Cuma yang saya tegur tadilah sebab Kila kadang-kadang orang tertukar sin dengan sad. Iyyaka na'budu wa iyyaka dia pergi sad. Nas dia tebalkan. Sad ni dia di belakang kalau lidah kita tu dia dia memang di belakang. Lidah dia terangkat kan sifat dia. Kalau sin ni dia nipis je. Nasta'in macam tu. Yang lain semua okey. Yang lain semua okey. Tapi itulah kadang-kadang kita yang baca dalam solat ni mungkin kita tak perasan juga. Terima kasih Ustaz Fakrul. Ya, tapi kan bila kita bercakap mengenai surah Al-Fatihah ni, apa kelebihan dia Ustaz? Okey, kelebihan tu jadi ustaz Terus jadi ustaz. Bila dia masuk mengaji terus jadi ustaz. Okey, kelebihan surah Al-Fatihah ni dia ada banyak sangat hadis-hadis sahih yang cerita tentang kelebihan dia. Antaranya surah Al-Fatihah ni dia adalah surah yang pertama yang diturunkan secara lengkap. Jadi kalau kita biasa dengar surah yang ayat yang pertama turun surah Iqra kan Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia turun tu 5 ayat macam tu. Quran dia turun secara sikit. Tapi Al-Fatihah ni dia turun kalau orang Kedah sebut segedebok. Oh, terus. Dia turun satu surah yang lengkap menandakan dia memang sangat-sangat penting. Yang kedua, dia adalah surah pembuka dalam solat kita. Surah pembuka dalam solat sebab tu nama dia Fatihah. Al-Fatihah tu maksud Fatahah. Kalimah Fatahah tu maksudnya opening. Pembuka. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, kat mana surah Fatihah ni? Hujung ke awal? Awal kan? Pembukaan dia. Pembukaan. Dalam solat pembukaan, dalam kitab pun pembukaan. Tapi kan Ustaz, sebenarnya kita ada pembukaan caller lagi satu ni. Dah masuk. Kita bersama dengan, saya tak pasti daripada mana. Assalamualaikum. Puan Katanya Puan Faridah. Dari mana? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, Puan Farida. Sihat? Dari mana? Ya. Di Ipoh. Dari Perak. Okey, jom. Perak. Kita nak dengar orang Perak cakap macam mana? Orang Perak Atas Koma. Atas Koma. Okey, silakan. Silakan, Puan. Ya, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aywa, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Puan Farida ya. Terima kasih dengar komen saya di TV nah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, macam mana okay. Bacaan tadi boleh? Ustaz? Tapi ni nampak confident kan? Confident. Confident Puan Farida kita. Okey, Puan Farida bacaan tadi semua okey, mantap. Cuma satu je, sikit je nak ejaz. Dia biasa orang utara. Orang utara ni dia terbawa-bawa dengan dia punya logat dia. Yeah. Kan kita cakap apa nama tu kan. Jadi dia baca huruf Fathah tu dia bunyi macam ke utara sikit. Macam mana? Boleh macam contohnya tadi kan baca Ar-Rahman, patutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Orang utara biasa kalau makcik-makcik utara baca dia Ar-Rahmanir-Rahim. Ma dia bunyi. Cuba bunyi ma. Sebenarnya ma. Dia kena gitu sikit. Tarik sikit ke belakang. Dia bunyi macam Arab tu sikitlah. Yang lain semua mantap. Tahniah kita ucapkan kepada ibu-ibu kita yang mungkin juga yang tak sempat baca, yang menonton, insya-Allah. Kita nak try ke? Masya-Allah, takut saya baca nanti panjang Ustaz. Nanti kita buat kelas. Saya boleh join lepas ni. Dia sikit-sikit je, insya-Allah. Yang penting kita belajar tentang kelebihan. Banyak kelebihan sebenarnya kita nak kongsi tentang Al-Fatihah. Tapi insya-Allah untuk next episode lah kot. Next episode. Okey, lepas ni kita ada apa? Lepas ni Ustaz, ini yang Ustaz pandang rendah dekat saya ni. Yang saya nak cuba memasak. Ingat tangan-tangan saya ni tangan-tangan tak boleh masak ke? Baik sikit tangan-tangan ni pandai masak tau. Nak masak apa kata ayam Nak masak ayam. Alright, jom kita nak berehat dulu. Kita nak dengar dulu terlebih dahulu persembahan daripada Vindorado, Terukir di Bintang. Jumpa selepas ini.
Alamak, Telio kan. Ni apa cerita ni? Ayam dah siap masak. Tapi apa yang kita nak masak ni, Kak Nora? Itulah, Kak dah cakap dah sekarang ni. Benda ni mudah sangat, dah siap di pack. Tak perlu nak ambil masa yang banyak untuk masak. Just tuang dah masukkan dan kita dah siap. Okey, ni kiranya kita nak buat ayam masak sambal lah Ya. Tapi selalunya kalau kita nak buat masak sambal ni, apa bahan-bahannya? Biasa kita memerlukan cili, bawang dan nak ambil masa yang panjang nak masak supaya cili tu masak. Ya, leceh. Kalau tidak, dia memang orang akan sakit perut lah kalau makan sambal tak masak kan. Oh, ya pula. Tapi ni macam mana cerita kita nak masak ayam ni? Okey, senang saja. Sebarang ni kita dah ready dalam ni. Just tuang di dalam ni. Macam tu je? Situ je. Dah ada rasa, dah ada segalanya sudah ada di dalam ni. Okey, dia dah akan naik. Dah ada saya dapat bau tu. Kita terus terjunkan ayam. Korang mesti dengki kan sebab Kila yang dapat bau makanan ni. Sabar ya penonton di rumah sana. Okey. Yang mana tengah puasa ganti tu jangan buka puasa lagi. Sabar. Okey. Jadi caranya hanya letak saja sambal ni, letak ayam. Ya, letak ayam. Tak berapa sampai 5 minit dah siap. Dah ready dah. Maksudnya kalau kita tak letak ayam, letak udang katakan, nak letak kerang ke boleh? Boleh. Sebab dia memang sambal ni pelbagai. Kita boleh pakai macam-macam untuk digunakan untuk masak. Ya, okey, jadi kalau kita nak masak ni berapa minit ambil masa dia? Less than 5 minit kot. Ini sesuai untuk orang-orang bujang. Malahan kan untuk suami-suami yang bini dia tak sempat nak masak kan, tapi dia nak masak kan. Yang bekerja kan. Yang bekerja. Nanti sayang, abang dah siap masak. Padahal dia pakai yang ni je, Dek. Senang, kerja mudah je. Betul, dah siap. Dah siap? Ini dah settle dah? Okey, so kita siapkan dia. Okey. Dia akan jadi macam ni akhirnya. Ya Allah, ini ni kalau letak nasi putih, makan panas-panas dengan ayam masak sambal ini memang sangat-sangat marvelous. Wow. Sangat-sangat sedap lah. Macam mana ni Kak Nora? Kita nak mudahkan orang. Ini mahulah saya ambil nasi ni. Kak Kim, tolong saya nak nasi kejap lagi. Dah saya dah cakap kalau macam ni saya berhenti masak. Dah tahu dah. Mudah. Laki kan suka kerja mudah. Okey, mai. Kita bersama lagi seorang tetamu hari ini. Kita bersama, terima kasih kepada Puan Farida dan juga kita bersama dengan Puan Eileen Chan, iaitu mereka dari Lifestyle Ventures Sdn Bhd. Apa khabar semua, sihat? Sihat, terima kasih. Kamu pula masak okey? Okey, senang kerja saya. Gaul-gaul macam tu je. Okey, Puan Nora, terima kasih banyak Puan Nora. Ajar Kila masak secara ringkas nanti. Kita ada berbagai lagi dia punya perisa. Okey, kita akan bercerita dengan Puan Eileen. Terima kasih Puan Nora. Okey, biar saya masak dengan Kila kejap. Okey, kita bersama juga ni Puan Eileen. Jadi mungkin boleh cerita sikit tentang sejarah penubuhan Lifestyle Ventures ni, ataupun kalau dia punya brand dia ni kat sini dia tulis apa, Manfu kan? Yes, Manfu brand. Silakan. Okay, Lifestyle Ventures actually ditubuhkan 21 tahun yang lalu oleh saya dengan mendiang suami saya, Mr. Alfred Tan Ban Ho. Okey. Kami berdua dari Pulau Pinang. Penang mai. Yes. Penang pulau ke? Ya, betul. Masakan jangan angkat hangit So oleh saya tengah masak di dapur, jangan ajar saya. Teruskan. Kemudian pada masa itu kami memang tidak mempunyai wang lah untuk buat pejabat. Oleh itu kita buat pejabat kita di rumah pangsa kita. Satu bilik yang kecil dijadikan pejabat. Dan lama-kelamaan pada tahun 2009 kami dapat wang, maksudnya kita berjimat lah. Jimat dapat wang, ada wang untuk beli itu kilang teres di Kota Kemuning. Bermula daripada bawah lah kan. Yes. Kan? Ya, betul. So berikut berapa tahun dah? Sekarang sudah 21 tahun. 21 tahun. Ya. 21 tahun. Lama tu Puan Eileen lama. Jadi dengan cerita pelbagai anugerah juga dapat pengiktirafan jadi kalau Puan Eileen boleh kongsikan sikit yang Manfu ataupun Lifestyle Ventures ni dapat antara anugerah-anugerah yang diberikan. Anugerah yang kami dapat ialah pada tahun 2011 kita dapat ISO 22000 halal daripada JAKIM. Kemudian pada tahun 2016 kita dapat mesti daripada KKM. Kemudian kita dapat menjadi ahli SIDEX dan seterusnya mendapat 4 bintang dari SME Corp. Okey. Oh, tahniah macam-macam anugerah dapat tu. Selain daripada itu, ada lagi? Ada lagi. Teruskan lagi. 2018 kita menaik tarafkan pensijinan kita ke FSSC 22000. Dan 2019 kita dapat anugerah ini,
Ini depan ni? Yes. Ni awak apa ni? Enterprise 50 daripada SME Corp. Terbaik kan. Tapi kan kalau nak naikkan jenama dia, saya bila dengar kan Puan bercakap, saya rasa nak tanya soalan. Apa cabaran nak naikkan nama Manfuk ni, susah ke tak? Macam mana? Cabarannya macam ni. Pada tahun 2020, COVID kan berlaku. Betul. So pada masa itu jualan kami merosot 50%. 50%? Ya. Banyak. Oleh itu pada masa itu katakan nak tutup kilang tu, saya rasa sayang sebab I sayangkan I punya pekerja. Sebab daripada pekerja kami ialah sebagai aset. Kalau tak ada mereka, tak ada kita. Hari ini Lifestyle Ventures memang tak ada. So oleh itu saya sebulat suara, saya teringat I punya husband sebelum dia meninggal. Dulu bila dia ada, dia suka masak. Masakan nyonya dengan menghasilkan sos-sos lah. So oleh itu saya teringat buku formulasi itu dan saya keluarkan dan saya bermesyuarat dengan I punya ada buku resepi pekerja. Dengan pekerja saya. So kami sebelah suara nak membotolkan resepi tersebut dalam botol seperti apa yang you nampak. Senang sekarang. Memang banyak cabaran lah, terutama nak dapat halal lagi kan daripada Hakim dan sebagainya. Dah siap ke? Mana nasi saya? Dah siap. Sekejap lagi ya. Ni antara dia bau dia lain macam ni. Okey, nak tanya Puan Eileen juga, antara produk-produk di bawah jenama Manfuk sendiri, apa produk-produk yang memang di pasaran sekarang? Boleh. So sekarang di sini kita ada masak itu sos manis, cili. Lepas tu garlic cili, bawang putih dengan cili. Lepas tu chicken rice, sambal mamak. Okey, apa yang tak sama ialah sos kita diperbuat daripada 100% fresh chili. Fresh chili. Kemudian memang betul-betul pedas ni. Tak pedas pun. Ni manis kan? Lepas tu kan dia tak ada starch dengan gam. Oleh itu memang dia ada separation. Tak apa, ini tidak bermaksud dia hanya rosak. You hanya perlu goncang saja sebelum guna. Goncang tu dia akan campur lah. Dia akan campur dengan sebati dan you boleh guna untuk cecah, masak goreng, sweet sour dan sebagainya. So ini sos, lagi ada apa lagi? Ada lagi paste. So kita ada Korean chili paste sama nasi lemak. Lepas tu ini crispy mushroom chili yang dibuat daripada cendawan. Crispy mushroom chili ini kita mendapat anugerah dari Expo Anugerah di Germany pada tahun 2023. Lama. Ni yang Kila masak tadi yang mana? Tadi tu. Ini ayam sambal tu kan? Sambal sedap. Ni. Sambal sedap ini. Macam rasa dia punya bau dia kan? Sambal sedap. So ada sos dan juga apa bagi paste Yes, paste. Macam mana kalau penonton-penonton kita kat luar rumah tu kan Puan, nak belilah rasa macam nak cubalah Kila masak macam sedap je kan. Kat mana diorang boleh beli Kila masak ke? Kila yang masak. Macam mana? Okey, mereka boleh beli di Aeon dengan Jaya Grocer yang terpilih di Lembah Klang. Lepas tu kita juga ada di Shopee, Wow Shop. Cik boleh nampak ni ada Shopee tu kan. Di Wow Shop pun ada. Dia boleh scan je kan? Ya, scan di skrin yang tertera di sana. Senang je Ada ejen-ejen ke dekat luar? Tak ada. Pastikan dapat yang berkualiti dan original Ya, betul. Kenapa awak nak jadi ejen ke Fakrul? Tak, sebab dia punya bau dia sedap kan. Nanti kena rasa ni kan. Kena rasa. Okey. Mungkin yang terakhir lah. Visi Puan Eileen sendiri bersama dengan Lifestyle Ventures kan. Kalau tadi daripada zero kan, daripada mula daripada rumah. Betul. Lepas tu dah sampai ada satu syarikat yang besar ni. Apa planning lepas ni, visi Puan Eileen? Visi kami ialah untuk menjadikan sos Manfuk ni sebagai pilihan utama di setiap isi rumah di peringkat domestik dan antarabangsa. Alright, okey. Baik, kita ucapkan gulak dan juga all the best kepada Lifestyle Ventures Sdn Bhd. Terima kasih juga pada pengarah urusannya, Puan Eileen Chan. Thank you very much bersama dengan kami Nasi Lemak Kopi O. Dan ini Kila boleh bawa balik Puan? Boleh. Kila boleh makan Boleh makan sama Jangan lupa share kat member. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung program kita Nasi Lemak Kopi O. Kita kisut ini kita ada macam-macam lagi topik yang menarik Kila. Dengar cerita ada freestyler Ya, betul. Macam kita ada freestyler tak apa, freestyler bola wanita. Wow. Orang perempuan nampak tu. Ni yang lain macam ni. Mujurlah saya tak bertugas esok.
Esok akan bersama dengan Fizo. Tengok dia orang jadi freestyle ke free size. Tengok. Okey, dan juga kita bersama dengan Fizo Umar dan juga Irfan. Jangan lupa kepada anda kalau nak tengok lagi info-info lanjut dan ulangan kita, boleh follow kita punya social media Nasi Lemak Kopi O dan jangan lupa follow TV Sembilan. Betul. Okey, dengan cerita social media kita ada soalan ke? Ada soalan kan? Ada soalan di Facebook. Kalau sempat kita baca kan. Di hujung-hujung ni. Okey, kalau ada tak? Ada. Alright, kalau ada soalan, kita nak baca soalan, anda boleh komen di Facebook kita Nasi Lemak Kopi O TV 9. Okey, ini soalannya. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Terima kasih Ustaz Fakro. Yang seterusnya soalannya daripada Izrudini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Adakah sah solat sekiranya seorang itu tidak boleh menyebut salah satu huruf dengan betul dalam surah Al-Fatihah? Oh, dia tanya pasal hukum tadi kan? Okey. Macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Dia macam ni. Dia tak boleh kita terus hukum tak sah. Kena tengok dulu dia punya kelemahan tu, kena cuba dulu belajar. Cuba belajar dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang pelat huruf dan sebagainya kan. So insya-Allah sah solatnya tapi kena sentiasa berusaha belajar. Mantap. Okey. Kena cuba perbaiki diri lah kan. Selalu insya-Allah sama-sama lagi. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung. Terima kasih kita ucapkan kepada Ella Furniture kerana menaja kita punya sofa di dalam tadi, dan juga terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Nasi Lemak Kopi. Esok kita ada lagi hari Rabu sampai hari Jumaat. Jangan ulangan kita kami di Nasi Lemak Kopi. Sabtu dan Ahad jam 7.50 malam. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya Bakrul. Nasi